Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada murid-murid sekalian. Okay, cikgu akan mengajar matematik untuk kelas 4 Pro pada tahun ini 2021. Jadi pada hari ini kita akan belajar bab 1 berkaitan fungsi dan persamaan kuadratik. Jadi cikgu harap murid-murid dapat melihat video yang cikgu akan bagi ini dan terangkan, dan di dalam video ini juga akan ada tugasan untuk murid-murid. Okey, untuk tajuk fungsi dan persamaan kuadratik bab 1 matematik tingkatan 4 KSSM bab 1 adalah fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Jadi 1.1 kita akan belajar berkaitan fungsi dan persamaan kuadratik. Jadi apa yang kita akan belajar di dalam tajuk ini? Okey, kita teruskan. Okey. Tajuk yang pertama, subtopik yang pertama adalah ciri-ciri ungkapan kuadratik. Apa itu ungkapan kuadratik? Dia ada ciri-cirinya. Kita perlu tahu cirinya baru kita kenal apa itu ungkapan kuadratik. Okey, ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ialah ungkapan algebra yang ditulis dalam bentuk am. Ini adalah bentuk amnya. Bentuk am. Okey, bentuk am ungkapan kuadratik. Okey. Dengan keadaan A, B dan C ialah pemalar. Okey. Maka kita akan tengok satu persatu A, B dan C. Okey. Yang pertama, lihat di sini A. Okey, perkali X kuasa 2. Okey. B. X ni adalah perkali ataupun pemboleh ubah. C adalah pemalar. Okey, bagaimana ciri ungkapan kuadratik? Nombor 1. Ciri pertama, satu pemboleh ubah sahaja. Satu pemboleh ubah sahaja. Apa maksud satu pemboleh ubah sahaja? Satu. Bermaksud di sini, kamu tengok di sini X. Hanya ada X sahaja di sini. C ini pemalar Kamu jangan keliru Maka X ini adalah pemboleh ubah. Itu ciri pertama, satu saja. Sekiranya di sini ada X, ada Y, dan sini C, itu bukan ungkapan kuadratik. Itu ciri nombor 1. Okey, jelas Satu pemboleh ubah saja. Ciri nombor 2. Kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi ialah 2. Kuasa tertinggi Kuasa tertinggi adalah 2. Di manakah 2? Ini 2. Itu ciri yang kedua. Jadi apabila menepati kedua-dua ciri ini, maka itu adalah ungkapan kuadratik. Itu yang pertama. Jadi kita tengok kepada contoh supaya murid-murid lebih faham. Okey. So, jadi di sini cikgu harap kamu jelas. Cikgu ulang semula. Satu pemboleh ubah sahaja, sama ada X ataupun Y ataupun Z. Maka satu huruf sahaja. Itulah pemboleh ubah. C ini tidak termasuk. C ini adalah pemalar. Kemudian kuasa tertingginya adalah 2. Tengok di sini 2. Sekiranya kuasa 3, kuasa 4, bukan. Itu bukan ungkapan kuadratik. Okey, jelas Jadi kita tengok pada contoh. Okey, kita lihat kepada contoh 1. Tentukan sama ada setiap yang berikut ialah ungkapan kuadratik atau bukan. Ya atau tidak saja kita tengok di sini Okey, yang pertama kita lihat contoh A. Okey, A. Sebelum kamu teruskan kepada soalan ini, kamu tulis dulu dia punya bentuk am supaya kamu ingat dan tidak lupa. Okey, ini adalah bentuk amnya, ungkapan kuadratik, bentuk am. Tulis supaya kamu sentiasa ingat. Okey, kita tengok soalan A. Kita tengok ciri yang pertama, satu
pemboleh ubah saja. Okey, X. Okey, betul. Ciri kedua, kuasa 2. Okey, menepati ciri ungkapan kuadratik. Walaupun ini ada 1, 2, 3, ini ada 2 saja, masih juga diterima. Jadi ini adalah ungkapan kuadratik. Yang mana dua ciri ini ada, automatik dia ungkapan kuadratik. Okey, kita tengok contoh B. Okey, kita tengok pemboleh ubah 1 juga. Okey, syarat pertama sudah menepati. Tetapi kita tengok syarat kedua. Kuasa tertinggi adalah 2. Okey, 2 betul dah. Tetapi ada pula 3 di sini. Salah. Maka bukan ungkapan kuadratik. Okey, jelas So, kita tengok contoh C. 5 per X kuasa 2 tolak 2X. Jadi, ciri pertama satu pemboleh ubah sudah menepati. Tetapi, apabila kamu lihat ini, per ataupun bahagi, kita kena ubah kepada bentuk. Yang mana apabila per, maka kita kena naik ke atas supaya dia sama bentuk seperti ini. Maka dia akan jadi bentuk okey. Ini diubahkan menjadi bentuk ini. Okey, jelas dalam indeks Maka kita lihat di sini, negatif kuasa 2 tidak menepati syarat kerana kuasa tertinggi adalah 2. Maka ini bukan. Jadi kita tengok yang D yang terakhir. Tengok, syarat pertama pun tidak menepati kerana ada 2 pemboleh ubah. Ada X, ada Y, maka bukan. Jadi contoh ini untuk mengenal pasti ciri-ciri ungkapan kuadratik. Okey, jelas Okey, kita terus kepada tajuk yang kedua. Tentukan nilai A, B dan C. Apa itu A, apa itu B, apa itu C? Jadi, yang pertama kita tulis dulu bentuk AMnya. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ini adalah bentuk AM. Okey. Jadi, di manakah nilai A, B dan C? Jadi, ini adalah A, B dan C. Itu maksudnya. Jadi soalan tentukan nilai. Jadi kita tengok contoh yang pertama. Jadi kita tulis di kecil di sini. A, tengok kuasa 2. B, supaya kita ingat. C. Itu yang pertama. Okey, dah selesai kita tulis. Jadi berapakah nilai A? Sekiranya X kuasa 2, tiada nombor lain, maksudnya nilainya adalah 1. 1. B, 3. C, kamu tengok sini ada negatif. Sini positif. Jadi, negatif 5. Itu jawapan dia. A, B, C. Nilai A, B, C. Okey, kita tengok contoh B. Okey, B. Kuasa 2, kuasa 2. Okey, 2. Kita tulis dulu. A, tulis B. C tidak ada. Kita andaikan C di sini. Walaupun tidak ada. Supaya kamu tidak keliru. Maka A-nya adalah 2. Okey, tulis. Kamu tengok di sini ada negatif. Sini di positif. Maka negatif 7. Kemudian C berapa nilai C? Tengok sini kosong. Kita kena tulis juga kosong. Jangan kamu tinggalkan. Sebab dia nak tentukan nilai A, B dan C. Jadi kita tengok contoh yang C pula. C, kuasa 2, kuasa 2. Okey, ni A. B tiada, kita tulis juga B. Supaya kamu tidak keliru. C pun sama. Andaikan ada. Tetapi memang tiada sebab ini soalan. Jadi nilai A. Nilai A berapa? 1 per 2. B, kosong. Kosong. C, kosong. Kosong. Itu saja. Mudah. Senang. Okey, kita tengok contoh yang terakhir. D. Okey. Okey, so mana satu A, mana satu B, C. Tengok, kuasa 2 di sini pula. Tidak sama kedudukan. Kita nak ubah pun boleh. Kalau kita nak ubah, dia akan jadi begini. Tambah 9. Supaya kamu tidak keliru. Negatif ini ikut juga. Okey. Maka, sini adalah A. Sini adalah B ke C. Kita tengok ni sini.
Sini ada perkali, tidak ada. Sini yang mana ada tidak ada perkali? Yang C, maka di sini adalah C. Jadi yang tidak ada sini adalah B. Okey. Jadi nilainya adalah A negatif 3. Untuk negatif ni positif. Jadi negatif sini. 3. B kosong. C 9. Okey, jadi untuk contoh yang kedua ini tentukan nilai A, B dan C. Jadi apa-apa murid-murid kena ingat bentuk arm ni. Jangan keliru. Okey, jadi kita tengok pada praktis ataupun tugasan yang perlu murid buat untuk hari ini. Jadi ini untuk praktis formatif 1.1a. Ini adalah untuk soalan 1. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jadi murid-murid nanti bila jawab, murid tengok A, B, C. Tengok ciri-cirinya menepati ataupun tidak. Kalau ya, tanda right saja. Kalau bukan, tanda pangkah. Itu saja. Senang saja. A, B dan C. Ada 4 soalan saja. Ini untuk soalan 1. Okey. Okey, untuk soalan 2. Ini lagi senang. Tentukan nilai A, B dan C. Jadi murid-murid tulis, yang pertama tulis bentuk armnya dahulu, kemudian tulis A, B dan C. Sekiranya tiada B, tulis juga B. Maksudnya B itu kosong. Seperti dalam contoh yang cikgu terangkan tadi. Jadi ini tugasan pada hari ini, 1 dan 2. Jadi secara kesimpulan, hari ini murid-murid belajar berkaitan ciri-ciri ungkapan kuadratik dan menentukan nilai A, B dan C. Okey, sekiranya ada masalah dan tidak faham, boleh bertanya dengan cikgu. Okey, sekian. Terima kasih.